Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melaksanakan pembentangan bagi tugas saya yang kedua, iaitu isu semasa kesihatan. Pensyarah subjek yang dihormati Dr. Mat bin Ibrahim serta Encik Muhammad Futra bin Abdul Ghani. Saya pembentang iaitu Ku Azwan bin Ku Ismail daripada unit Bahasa Melayu 1 PISMP Ambilan Jun 2019. Baiklah, kita bergerak ke bahagian kandungan terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan melihat kepada pengenalan berkenaan dengan celik kesihatan dalam kalangan rakyat Malaysia. Seterusnya, kita akan meninjau berkenaan dengan isu yang pertama, iaitu isu permakanan. Isu yang kedua, iaitu isu merokok serta penyalahgunaan bahan. Isu yang ketiga, melibatkan isu stres, dan kita akan bergerak ke bahagian kesimpulan. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kita melihat terlebih dahulu pengenalan menurut Sinar Harian pada tahun 2020 yang menyatakan Kementerian Kesihatan Malaysia telah membuat kajian tentang kesedaran orang ramai berkaitan kesihatan dan telah mendapati hanya sebanyak 6.6% rakyat Malaysia yang celik terhadap kesihatan berbanding dengan 12% bagi rakyat Amerika Syarikat. Baiklah, kita akan melihat kepada isu yang pertama, iaitu isu permakanan. Baiklah, isu yang pertama berkenaan dengan pemakanan tidak sihat. Makanan yang tidak sihat merupakan makanan yang tinggi kandungan gula, garam dan lemak. Bagi konsep tidak sihat, kita dapat melihat contohnya iaitu masyarakat Kelantan suka makanan yang manis. Implikasi disebabkan oleh pemakanan yang tidak sihat dapat dilihat menerusi tekanan darah tinggi, paras kolesterol yang tinggi dalam darah serta paras gula yang tinggi. Kemudian kita melihat kepada konsep obesiti. Rakyat Malaysia telah mempunyai tahap yang membimbangkan, terutamanya kanak-kanak sebanyak 5.1% yang mempunyai obesiti serta 3.4% iaitu berlebihan serta 19.7% yang itu mempunyai obesiti dalam kalangan rakyat Malaysia. Baiklah, kita bergerak kepada isu yang kedua, iaitu isu merokok serta penyalahgunaan bahan. Baiklah, kita melihat kepada isu yang kedua, iaitu isu merokok ataupun penyalahgunaan bahan. Tabiat merokok merupakan tabiat yang tidak sihat, namun telah terdapat pelbagai kempen yang telah dijalankan serta tindakan ibu bapa yang tidak endah akan anak-anak mereka serta menjadikan rokok ini sebagai tabiat dalam kehidupan seharian mereka. Dan terdapat juga telah akta yang dikuatkuasakan namun tidak diendahkan. Implikasi daripada tabiat merokok bagi jangka masa pendek kita dapat lihat menerusi pembebasan gas karbon monoksida, pengurangan oksigen, deria rasa bibir, lidah, tekak, nafas berbau, jangkitan mulut serta gigi kuning. Manakala untuk jangka panjang pula kita dapat lihat menerusi penyakit barah, penyakit jantung, strok, kemandulan serta penyakit paru-paru. Seterusnya juga tidak dilupakan iaitu melibatkan pencemaran melalui asap rokok yang mana udara akan tercemar melibatkan pembebasan gas karbon monoksida iaitu sejenis bahan kimia. Seterusnya alam sekitar juga akan mengalami gangguan yang mana iaitu akan tersumbat menerusi sisa rokok di longkang maupun di tempat awam. Baiklah, seterusnya kita akan bergerak kepada isu yang ketiga, iaitu isu stres. Baiklah, isu yang ketiga iaitu isu stres yang mana merupakan kesan emosi selepas pandemik COVID-19 serta melibatkan golongan kanak-kanak dan remaja. Tiada pengalaman untuk mengurungkan stres serta 25% remaja stres akibat trauma serta melibatkan kematian orang tersayang. Namun, punca stres yang dapat kita lihat iaitu melalui tidak mengamalkan gaya hidup yang sihat serta amalan yang diabaikan seperti tidur tidak mencukupi, amalan pemakanan tidak seimbang serta aktiviti senaman dan riadah. Menurut Muhammad Razali Saleh pada tahun 2014 yang menyatakan bahawa gaya hidup sihat mampu untuk meningkatkan keupayaan seseorang dalam mengendalikan stres dengan lebih berkesan. Namun, kesan stres yang kita dapat lihat melalui gejala penyalahgunaan bahan seperti rokok maupun dadah serta gejala sosial seperti kehilangan kewarasan, nyawa, penyakit seperti HIV dan AIDS. Baiklah, kita telah sampai ke bahagian rumusan yang akan menceritakan bagaimana wujudnya Agenda Nasional Malaysia Sihat iaitu ANMS, iaitu sebuah program yang telah
dianjurkan pada tahun 2020 sehingga 2023 yang akan mempunyai 4 teras utama. Yang pertama iaitu ingin memantapkan promosi pembudayaan hidup sihat. Yang kedua, memantapkan perkhidmatan kesejahteraan kesihatan. Yang ketiga, memperkasa kawalan kesihatan kendiri. Dan yang keempat, memantapkan kebersihan persekitaran. Baiklah, ini antara rujukan yang telah saya sediakan bagi menyelesaikan tugasan yang kedua dan yang pertama. Sekian, terima kasih.